Penularan wabak COVID-19 yang membabitkan satu dunia yang kini sudah meragut lebih 60,000 nyawa dan lebih sejuta kes disahkan positif coronavirus menimbulkan banyak telahan di kalangan masyarakat. Ada yang menilik sama ada ianya satu suratan atau kebetulan atau mungkinkah ia juga satu telahan dalam kesamaran. Dan terbaru ada orang mengaitkan jumlah kes COVID-19 di Malaysia semalam 3 April iaitu 3,333 orang dengan surah Al-Ahzab ayat ke-33. Adakah ia benar atau sekadar tilikan? Jadi bagi mendapat penjelasan di talian Skype sekarang adalah pensyarah Pusat Bahasa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang juga pengkaji Al-Quran Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim Al-Hafiz, serta di talian telefon adalah Ustaz Zakaria Uthman, Ketua Unit Komunikasi Korporat JAKIM. Assalamualaikum kedua-dua Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustaz Abdullah dulu. Ustaz, saya dapat jawapan balas Ustaz mengenai viral yang pertama, ya. Cuma Ustaz tolong perjelaskan sekali lagi terhadap tilikan tersebut. Mula-mula sekali kita kena ingat Al-Quran ini kitab Allah yang perlu difahami mengikut kehendak yang Allah Ta'ala nak. Ya. Tak boleh kita main serkap jarang mengikut kehendak kita. Pasal ada sebuah hadis. Hadis ini sangat keras dalam Sunan Tirmizi dan juga Musnad Ahmad. Nabi kata siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka tersedia baginya tempat dalam neraka. Dan saya dapati cubaan yang cuba untuk menilik 3,333 dengan surah Al-Ahzab ayat 33 ini termasuk dalam tilikan yang sepatut kita elakkan. Dan bagaimana pula pihak JAKIM melihat perkara ini, Ustaz Zakaria? Sebenarnya isu yang seperti ini adalah merupakan satu perkara yang serius seperti yang Ustaz Abdullah jelaskan sebentar tadi, kerana dia boleh membawa kepada kesucian agama Islam itu sendiri dan juga boleh membawa tercemarnya akidah seseorang yang cuba mentafsirkan ayat Al-Quran tanpa mengikut disiplin yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam kita. Ustaz Abdullah, adakah saya nampak viral Ustaz Abdullah senaraikan banyak peristiwa yang cuba dikaitkan oleh ahli nujum tak bertauliah ini. Jadi adakah Ustaz merasakan tindakan lebih tegas perlu diambil? Ya, sudah pasti. Sebab apa? Sekarang ni kita nampak orang mula bernujum dengan Al-Quran dan sebenarnya benda ni bukan perkara baru. Kalau kita perhati sebelum ni banyak dah. Contohnya MH370 yang hilang pada 8 Mac 2014 dikaitkan dengan Yasin. Tsunami 2004 dikaitkan dengan surah Maryam ayat 88 hingga 91. World Trade Center yang runtuh dilanggar kapal terbang dulu pun dikaitkan juga dengan surah At-Taubah dan banyak lagi. Dan perkara ini perlu dibendung sebab kalau kita tak bendung tak mustahil. Benda ni saya kata tak mustahil, satu hari nanti orang nak cari nombor ekor pun dia akan buka Al-Quran. Ya. Betul. Itu bahaya. Jadi kita kena bendung. Bagaimana pihak JAKIM melihat perkara ini? Tindakan tegas perlu diambil? Sekiranya kita mengetahui tentang satu kesalahan itu berlaku di satu tempat ataupun individu-individu yang jelas, maka kesalahan ini boleh diambil di bawah enakmen jenayah syariah di negeri-negeri kerana terdapat dalam enakmen jenayah syariah, contohnya di negeri Selangor berkaitan dengan kesalahan yang berhubung dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Tetapi Cik Wan, perkara ini perlu diteliti dengan lebih mendalam sebab kita pun tidak tahu siapa yang mengeluarkan statement yang seperti ini kerana kita tak dapat nak kenal pasti yang si pelakunya, tempatnya di mana, dan lebih susah lagi apabila berlaku di alam cyber, alam maya ni. Jadi menyebabkan kesukaran untuk kita membuat pihak-pihak berkuasa untuk membuat pendakwaan. Mungkin pihak JAKIM boleh bekerjasama dengan pihak MCMC. Boleh Cik Wan, di bawah akta komunikasi bagi pihak JAKIM ataupun orang awam
kita boleh membuat laporan terus kepada MCMC dan MCMC boleh meneliti untuk mengambil tindakan menyekat dan sebagainya lah. Ustaz Abdullah, apa Ya, hukum dia kita yang duk viralkan benda yang viral pertama tu yang mengatakan tilikan tu seumpama suratan atau kebetulan, kita yang viral, apa hukumnya? Dosa? Saya boleh katakan macam ni, dalam Islam ni ada sebuah hadis. Nabi sebut siapa yang merintis perkara yang baik, dia akan dapat pahala secara berterusan. Ya. Dan begitulah sebaliknya, siapa yang dikata man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang merintis benda yang tak baik lalu orang kembangkan benda itu, dia akan mendapat dosa berdasarkan apa yang dibuat. Sebab tu ketika kita berkurung dengan PKP ni, nasihat saya lah kepada semua rakyat Malaysia, kita kena sabar. Sabar terutama sekali sabar jari jemari. Jangan share. Kita kena hindarkan perangai pantang ada dalam telefon kita share tanpa kita fikir. Dan lepas kita share ternyata benda tu benda palsu dan sebagainya. Saya suka kalau boleh apa sahaja yang berlaku sebelum kita share, kalau rasa benda tidak dapat dipastikan jangan share. Sebab ada, kalau kita tengok dalam sirah pun, dalam surah An-Nisa, Cik Wan boleh saya sambung lagi? Hello? Ya. Surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 83. Ayat ni lebih kurangnya ceritanya orang sebar khabar angin Rasulullah telah menceraikan semua isterinya. Jadi Saidina Umar pun nak memastikan pergi jumpa dengan Nabi, mengesahkan sendiri dengan Nabi, lalu Nabi nafikan benda itu. Berikutan itu turun ayat surah An-Nisa ayat 83 yang mana Allah kata kalau apa-apa saja berita datang, kena pastikan terlebih dahulu kepada ulil amri, pihak pemerintah. Barulah benda itu dapat disahkan. Dan sepanjang PKP ni, Masya Allah, macam-macam mesej saya dapat. Dan selepas 2 hari, benda itu dinafikan. Jadi kita perlu sabar. Ya. Dan Ustaz Abdullah dah jawab. Dan jadi Ustaz Zakaria bersetuju dengan Ustaz Abdullah? Ya, kita menerima apa yang disebut oleh Ustaz Abdullah tadi adalah memang bertepatan. Sekarang kita kena bantu kerajaan, khususnya pihak Majlis Keselamatan Negara MKN yang sekarang ini memang kempen untuk memastikan rakyat Malaysia ni semuanya supaya beradab dan beretika ketika kita menerima sesuatu berita. Jadi di pihak JAKIM sendiri kita telah pun membuat kempen, membuat poster, posting dan sebagainya untuk memastikan adab-adab ketika kita menerima sesuatu berita dan adab ketika kita nak menyebarkan sesuatu berita supaya kita ada nilai dan etika supaya kita tidak terjebak sebagai orang yang mengkhianati syariat ataupun agama Islam itu. Ya, terima kasih banyak Ustaz Abdullah, Ustaz Zakaria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.